Assalamualaikum, selamat pagi dan salam daripada Bumi Kenyalang. Berjumpa lagi kita dengan saya Fatah Bolhanuddin dalam Sejahtera Asia edisi pagi ini. Dan untuk segmen seterusnya baru Jessica John menemani saya. Sejahtera Asia edisi 19 Julai 2021. Hari ini hari Isnin, hari yang baru, minggu yang baru. Jadi terus bersemangat ya. Baik. Kenapa saya menggunakan baju Melayu? Sebab esok Hari Raya Aidiladha. So kita kena semangat walaupun orang cakap dalam tempoh pandemik ini, itu bukan satu alasan untuk kita tidak menyambut sesuatu perayaan itu dengan tidak meriah. Dan selepas hari orang cakap hari Raya Aidiladha, pada hari Khamis 22 Julai juga kita akan menyambut di negeri Sarawak Hari Sarawak, iaitu Sarawak Gemilang untuk semua. Dan pada bermula esok hari sehingga 24 Julai, kami di Sejahtera Asia ataupun di TVS juga akan menyajikan anda dengan rancangan-rancangan khas Hari Sarawak. Jadi eksklusifnya di TVS saluran 122. Apa khabar penonton-penonton kat rumah? Sihat atau tidak? Jadi sentiasalah jaga mental health tu penting saat ini. Kita orang cakap dah dalam pandemik ni, masa kritikal ni, ini masanya untuk kita bersatu. Bukan masanya untuk kita memecahkan belah diri kita. Boy. Dan baik, tanpa melengahkan masa sebenarnya, kita nak kupaskanlah topik yang pertama, iaitu mengimbau kembali sejarah dari sudut pakar bersama dengan hos kita, Sofia Jonathan, dan tetamu kita Dr. Sofian Mansor secara maya. Jadi, saksikan. Baiklah, terima kasih kepada hos-hos yang di studio. Pada hari ini, kita berkongsi mengenai topik mengimbau kembali sejarah Sarawak dari sudut pakar. Dan bersama kita pada pagi ini adalah Dr. Sofian Mansor, iaitu pengerusi Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hubungan Antarabangsa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk makluman semua, negeri Sarawak mempunyai latar belakang sejarah yang sangat menarik. Negeri ini pernah berada di bawah kekuasaan Kesultanan Brunei, pentadbiran keluarga Brooke, pendudukan Jepun sehinggalah kemerdekaannya pada tahun 1963. Untuk mengupas lebih lanjut mengenai sejarah Sarawak bersempena dengan Hari Sarawak yang akan datang, sekali lagi saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Dr. Sofian Mansor daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Ya. Terima kasih, Okey. Sofia. Ya. Doktor, berapa lama selamat sudah pagi. berada di Universiti Kebangsaan Malaysia ya? Saya di Universiti Kebangsaan Malaysia hanya 6 tahun lah. Tapi sini dah lama. Saya di Universiti Malaya sebelum itu dalam kira dekat 16 tahun. So, lepas tu join Unimas kejap, lepas tu balik ke sini, ke UKM lah. 5 tahun. Baiklah, kembali kepada topik kita pada hari ini. Boleh doktor kongsikan secara ringkas bagaimana proses penubuhan Sarawak ini sebenarnya, terutamanya Sarawak moden kini, sebelum zaman penjajahan, semasa zaman penjajahan dan selepas pembentukan Malaysia? Secara ringkas, doktor. Okey, pertama kali saya mengucap terima kasihlah kepada TVS ya menjemput saya untuk memberi memberi maklumat tentang sejarah Sarawak itu sendiri. Berbalik kepada soalan Sofia tadi bahawa bila kita bercakap tentang Sarawak, apa yang hari ini sebenarnya belum wujud ya. Kalau kita lihat awal asal usulnya, dia adalah penempatan manusia di kuala sungai, di kawasan pedalaman ya, dia ada orang berbagai kaum lah ya. Dan dari situ kita lah adanya apa dianggap sebagai kepentingan ya. Sarawak itu dari segi hasil hutannya lah yang menarik pedagang-pedagang membawa kepada kemunculan pelabuhan-pelabuhan utama. Contohnya kita lihat di Santubong ya, antaranya dan juga mewujudkan kerajaan kecil ya. Kalau kita lihat ini disebut di kerajaan Sawaku, kerajaan di Santubong, Samadong, dan juga di tengah Sarawak ada satu kerajaan yang begitu powerful kalau ketika itu yang ditakuti oleh Brunei ketika itu kerajaan Melanau itu salah satu kerajaannya. Tapi apabila Brunei semakin berkembang abad ke-15, dia mula menguasai keseluruhan wilayah Sarawak itu. So dia menyatukan semua kerajaan-kerajaan ini menjadi sebahagian daripada wilayah Brunei. Dan entiti yang kita lihat Sarawak ini, apa yang kita ada Sarawak ini bermula dengan kedatangan seorang orang putih lah ya, iaitu James Brooke sekitar 1840 dia jadi raja, dan situlah kita lihat entiti apa yang ada hari ini Sarawak itu telah
berkembang menjadi apa daripada Sarawak. Geopolitiknya lah. Dan daripada Sarawak itu, Kuching hari ini, dia berkembang satu persatu sampai dia memulakan skim peluasan empire ataupun peluasan wilayah Sarawak dari satu wilayah daripada berbagai sungai, Sungai Batang Rupa, Baram, Sungai Rejang, Sungai Limbang, Sungai Terusan. Yang terakhir sekali adalah sungai yang menjadi sebahagian daripada Sarawak adalah Sungai Lawas. Tahun 19, anda kata 1904, kita kata 1905. Itulah berhentinya sempadan Sarawak. Tapi sebenarnya Brooke ini dia punya rancangan menarik. Dia nak menguasai keseluruhan empire Brunei itu, termasuk menelan Brunei sekali tapi tidak berjaya lah. Termasuk juga Sabah pun dia nak ambil semua, tapi dia dikekang oleh pihak company. Dan dari situlah kita lihat entiti Sarawak itu bermula dan terusnya menjadi jajahan Jepun, pendudukan Jepun, dan juga menjadi kawan koloni kepada British ketika itu. Dan entiti ini tidak berubah sehinggalah Sarawak itu membentuk Malaysia bersama-sama dengan Tanah Melayu dan Sabah, Singapura ketika itu. Dan hinggalah hari ini kita lihat Sarawak adalah the biggest state lah, ataupun wilayah terbesar di Malaysia itu sendiri. Dan itulah secara ringkaslah saya boleh katakan tentang bagaimana Sarawak itu bermula. Terima kasih doktor. Untuk meringkaskan apa yang doktor kongsikan tadi dan apa yang saya faham sendiri, Sarawak ini sebelum dia dikenali sebagai Sarawak sekarang, ia sebenarnya terdiri daripada kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Sambas, Majapahit dan sebagainya. Dan apabila Brunei mengambil kerajaan ini dan menjadikan dia satu entiti di bawah pemerintahan Brunei, kita kemudian berada di pemerintahan Brunei selama I think lebih daripada almost I think 300 years, dari era 1500 hingga 1800 sebelum sehinggalah Brooke masuk ke Sarawak pada tahun 1841, dan kemudian kita beralih ke pendudukan Jepun dan kemudian kita diambil sebagai British Crown Colony dan akhirnya kita membentuk Sarawak bersama dengan Malaysia, membentuk satu negeri yang berdaulat bersama dengan Persekutuan Tanah Melayu serta Sabah pada tahun 1963 juga. Baiklah, melihat kepada sejarah ini, Sarawak telah mengalami banyak peralihan kuasa dari era Brunei lagi. Peralihan kuasa terakhir seperti yang kita katakan tadi pada tahun 1946 di mana Sarawak diserahkan kepada pentadbiran British dan menjadi tanah jajahan mahkota British selama beberapa tahun. Dr. Sufian, saya ingin bertanya, sekiranya tidak ada berlaku peralihan kuasa pada tahun 1946, adakah Sarawak akan mencapai tahun 1963 seperti yang kita ketahui sekarang? Okay, terima kasih Sofia. Ini soalan skeletik sikit lah. Dia berkaitan dengan ramalan. Kalau tidak berlaku ini, apa yang berlaku next itu. Saya boleh katakan apa yang berlaku ada dua keadaan. Ya, pertama, kemungkinan besar kita mempunyai raja, iaitu Raja Brooke semasa memerintah. Itu satu. Entiti yang akan yang berasingan dan merdeka secara berasingan, ataupun kita lihat bahawa dia tetap menjadi satu entiti yang diwarisi oleh kerajaan Brooks. Itu yang kita lihat. Kalau tidak berlakunya penyerahan tersebut, dan ini yang akan berlaku. Di mana kita lihat bahawa Sarawak itu dah mempunyai raja sendiri, pemerintahan beraja, dan juga pembentukan raja berperlembagaan juga lah, sebab Brooke pun mempunyai inisiatif untuk membentuk perlembagaan Sarawak itu sendiri tahun 1941 kalau kita lihat, dan di sini dia membawa kepada pembentukan sistem baru pemerintahan. Itu satu keadaan yang berlaku. Kedua adalah kemungkinan besar kalau kita lihat kepada senario ketika itu adalah perluasan wilayah-wilayah Indonesia. Ini kita lihat kemungkinan Indonesia akan membawa Sarawak itu sebahagian daripada wilayah Indonesia. Ini kita lihat bahawa cita-cita Soekarno ketika itu adalah meneruskan apa dipanggil sebagai Sumpah Palpar yang dianjurkan oleh Patih Majapahit dulu. Dia kata selagi dia tidak menguasai Nusantara, dia akan tidak makan dia kata sambal macam dia kata rempah-rempah, tidak makan rempah. Dan ini diikuti oleh Soekarno lah. Kalau kita lihat apabila perjuangan kemerdekaan Indonesia itu berlaku, dia berusaha untuk meluaskan wilayah-wilayah Indonesia itu ke beberapa kawasan, termasuklah dia menguasai Papua Nugini
bukan Papua Negeri, Papua Barat ya, ataupun Irian Jaya tahun 1960 hingga 1962 macam tu. Lepas itu dia menawan Timur dan itu tidak boleh katakan juga tidak terkecuali kalau Sarawak itu separate independent itu dia akan menjadi sebahagian daripada wilayah Indonesia itu sendiri. Sebab kita lihat ketika itu ada elemen-elemen tertentu untuk menyatukan wilayah ini. Sebab ada sebuah kesatuan yang dicurigai oleh British ketika itu dipanggil sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia Sarawak. Dipimpin oleh Sastro, nama dia jumpa dalam file Sastro dan juga Pangeran Jaya. Kedua-dua ini dikatakan cuba mengadakan uprising, beringat sebagai pemberontakan kepada British ya, dan cuba untuk membawa Sultan Brunei untuk mengadakan, tetapi kedua-duanya telah dibuang negeri ke Indonesia. Jadi cita-cita Indonesia ini dia kata tenggelamlah di situ. Itu yang kata bahawa dua keadaan berlaku. Yang pertama, kita akan menjadi raja, kita ada raja sendiri di bawah dan bersifat raja perlembagaan. Yang kedua, inisiatif Indonesia yang cuba menelan Sarawak itu sebahagian daripada Indonesia itu. Dua keadaan bagi saya yang akan berlaku. Okey, jika bercakap mengenai sistem pemerintahan raja bermutlak, melihat kepada konteks pentadbiran British di Tanah Melayu sekitar tahun 1927 hingga tahun 1934 di bawah pentadbiran Lawrence Guillemard dan juga Cecil Clementi iaitu Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu, dasar desentralisasi negeri-negeri Melayu bersekutu telah dibentuk sebagai satu usaha untuk mengembalikan kuasa Raja-Raja Melayu pada ketika itu. Desentralisasi ini, penonton, penting untuk membolehkan pentadbiran diuruskan dengan cekap serta membolehkan pengurusan sumber mereka sendiri dengan lebih berkesan. Ketika strategi tersebut diperkenalkan di negeri-negeri Melayu bersekutu, adakah pemimpin di Sarawak pada ketika itu turut menggunakan pendekatan yang sama? Okey. Soalan ini menarik ya kalau kita lihat bahawa apa yang berlaku di Sarawak. Sebab apa yang berlaku di Tanah Melayu itu hanyalah usaha-usaha untuk mengagihkan kuasa. Kalau di Sarawak itu lebih kepada kuasa mutlak raja. Raja dia very absolute lah, apa dia kata sebagai the law. Dia sebagai undang-undang kalau kita lihat. Dan inilah yang menjadi satu persoalan oleh pegawai-pegawai British di Tanah Melayu dan di Selat. Dia mempersoalkan kedudukan raja itu terlampau mutlak. Dan salah satu perkara yang berlaku adalah ada lawatan daripada dua wakil parti buruh ke Sarawak tahun 1920. Dia tidak begitu gembira dengan apa yang berlaku di Sarawak. Dia kata Sarawak ini agak backward di bawah pentadbiran Brooks. Dan juga dan ketika itu juga dia kata bahawa Sarawak seharusnya tidak menjadi tempat untuk memperkayakan warga Brooks, dia kata. Ini dia disampai ke London, tapi kerajaan London di Britain itu ketika itu tidak begitu mengambil kisah tentang ini sebab dia mengamalkan polisi non-intervention, tidak campur tangan dalam hal ini. Jadi kita lihat bahawa usaha-usaha mengubah sistem pentadbiran Brooke itu tidak dapat dijalankan. Tetapi usaha-usaha berterusan oleh pegawai-pegawai British ini menuntut supaya perubahan ini harus berlaku. Contohnya kita lihat pada tahun 1930. Tahun 1930 kita lihat Gubernur Negeri Selat, Cecil Smith, dia pernah menyarankan supaya Sarawak ini dilantik resident British untuk mengubah sistem pentadbiran Brooke itu. Tetapi hasrat ini tidak dipersetujui oleh Brooke, dia tidak bersetujui hal ini. Dan sekali lagi hasrat untuk mewujudkan sama ada resident British ataupun penasihat British telah dicadangkan oleh pengganti Smith iaitu Shelton Thomas. Dia menyarankan supaya ini dilakukan. Tapi usaha-usaha ini gagal dilakukan sebab dasar British ketika itu tidak begitu favor kepada campur tangan untuk mengubah sistem pentadbiran itu sendiri. Tetapi tekanan demi tekanan dilakukan oleh British, dilakukan oleh pegawai British, dan juga salah satu kes berlaku adalah kes James Scott. James Scott adalah
pekerja syarikat Borneo, dia menghadapi masalah segi undang-undang, keadilan ditegakkan di Sarawak. Jadi ini menimbulkan komplain dan akhirnya keluarga Brooke telah mengubah. Itu dikatakan mewujudkan perlembagaan 9 perkara ataupun 9 Cardinal Constitution yang cuba diwujudkan. Ini adalah pembaruan yang dilakukan oleh Brooke untuk memberi kuasa kepada Supreme Council ketika itu atau Majlis Tertinggi dan juga Konsel Negeri kuasa tertentu. Dan tidak lagi kuasa itu diserahkan kepada bulat kepada raja itu sendiri. Namun demikian usaha ini gagal dilakukan kerana diambang Perang Dunia Kedua dan akhirnya tak digerakkanlah kita lihat. Tetapi idea itu dah ada di tahun 1941. Untuk apabila kita bercakap mengenai proses desentralisasi ini sangat menarik. Kita dapat melihat hubungan British dan juga keluarga Brooke yang selalu orang anggap merupakan satu entiti, datang daripada satu tempat dan merupakan dan mereka mempunyai hubungan yang rapat, tetapi sebenarnya tidak. Dan apabila kita bercakap melalui pentadbiran keluarga Brooke, mereka sebenarnya juga telah memberikan tugas itu kepada rakyat tempatan melalui penubuhan majlis tertinggi dan juga majlis negeri supaya memberikan rakyat tempatan lebih kuasa untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Dan bercakap mengenai hubungan yang tidak sentiasa selari ini seperti yang orang lain selalu anggap, kita rakyat Sarawak juga selalu terkenal dengan sikap tidak mudah mengalah walaupun berada di hadapan kuasa-kuasa besar, bukan sahaja di antara keluarga Brooke dan juga pemerintah British, tetapi di antara keluarga Brooke dan juga orang rakyat tempatan. James Brooke sendiri apabila beliau memerintah Sarawak pada waktu itu banyak sekali ditentang oleh rakyat tempatan, contohnya seperti Syarif Sahab, dan kekuatan beliau turut disokong oleh masyarakat Iban di wilayah Saribah dan Skrang. Pada pendapat Dr. Sufian, apa yang menyatukan pemimpin yang berbeza kaum ini dan bagaimana ia dapat menjadi pedoman bagi pemimpin kita pada sekarang ini? Okay, untuk soalan itu kita lihat Sarawak itu satu unit. Walaupun kita ni dilahirkan di Sarawak itu dilahirkan dengan pelbagai bangsa. Adanya Melayu, adanya Melanau, ada Salakau, ada Bitayu, ada Kelabit, Kenyak, Iban dan berbagai lagi kalau nak sebut tu memang ramai Perawan, Mirik dan sebagainya. Namun demikian, dari segi sejarah kita mempunyai satu kesepaduan. Kita tidak melihat bangsa itu sebagai kelainan tetapi adalah kekuatan perpaduan. Itu disebutkan tadi bahawa orang Melayu boleh memimpin mempunyai kerjasama dengan orang Iban di kawasan Batang Lupar. Mereka itu memang rapat kalau kita lihat di situ. Dan boleh bekerjasama dalam macam Syarif Sahab, Syarif Mular, banyak jelas Syarif Masyhur misalnya. Even Syarif Masyhur pula punya hubungan pula dengan orang Melanau di Mukah itu sendiri kita lihat situ. Dan orang Melayu Kuching pula punya hubungan jelas dengan orang Bidayuh misalnya di sini dan menariknya kalau kita kadang-kadang berkongsi cerita yang sama. Contohnya kita lihat cerita orang Melayu, tetapi cerita lisan juga ada Merdatua Parti di kalangan orang Bidayuh. Itu yang menariknya kita lihat. Orang Bidayuh juga ada cerita Datuk Umar Parti yang kita lihat situ. Dan juga menariknya juga kalau kita lihat Benedict Sardin, bila dia menulis tentang asal-usul orang Saribas, dia mengatakan yang begitu rapat antara orang Iban dan juga orang Melayu di Saribas itu sendiri. Itu ikatan dengan Datuk Temenggung dan jurai keturunan itu memang sama kalau kita lihat itu. Begitu juga orang di bahagian di Baram punya hubungan rapat golongan Wan orang bangsawan Wan dengan orang Kayan dengan jelas antara kedua-dua. Begitu dia Gimbang dan Lawas. Banyaklah cerita-cerita. Sebab mereka yang penting sekarang ini mereka tidak
tidak mementingkan anda tu siapa. Hubungan ni begitu erat sekali ya. Even satu keluarga itu hari ini ya, kalau kita lihat menarik ya, dia mempunyai latar belakang agama. Ada yang Kristian, ada Islam, ada yang tidak agama, ada yang Buddha dan sebagainya. Ini berlaku dalam masyarakat Sarawak yang tidak pernah ada dalam masyarakat lain. Dia ada tu dan kita berkongsi sama, kongsi bahasa, even bahasa kita pun walaupun jauh, tapi ada persamaan bahasa itu sendiri, peminjaman dan sebagainya, makanan, budaya dan sebagainya. Pantun, misalnya orang Iban pun ada pantunnya juga ya. Kalau kita lihat situ orang Melayu pun ada pantunnya juga. Itu yang kita lihat bahawa hubungan erat ini satu hubungan yang telah terjalin awal. Dia tidak boleh dipisahkan sebab dia bind, orang kata diikat dengan politik, dengan budaya, dengan culture-nya begitu ketat sekali sehingga kita bersaudara dalam beberapa perkara kalau kita lihat membantu antara satu sama lain. Ini yang menjadi pedoman penting lah bagi pemimpin kita hari ini dan juga dilaksanakan oleh pemimpin kita hari ini di bawah GPS. Kalau kita lihat dia kalau memerintah itu dia tidak boleh satu kaum, dia mesti semua kaum. Mesti ada Melayu ya, mesti ada Melanau, mesti ada Iban, Bidayu dan sebagainya. Ini keharmonian yang wujud di kalangan penduduk Sarawak itu sendiri. Dan ini diikuti dari sejarah kita tadi lah. Kita tidak melihat bangsa itu sebagai satu kekangan kepada perpaduan itu sendiri. Kita sering melihat itu sebagai penyatuan, satu yang menyatukan antara semua kaum itu sendiri. Okey. Terima kasih Dr. Sufian atas penjelasan yang sangat menarik itu tadi. Memang betul kita Sarawak banyak sangat etnik, lebih daripada 27 kalau kita nak bercakap mengenai ethnic majority. Tapi kalau kita kira etnik yang lebih kecil, lebih daripada 27 etnik ya. Untuk untuk meneruskan lagi perkongsian kita pada pagi ini, boleh Dr. Sufian juga kongsikan bagaimana apakah aspek perubahan ataupun pembangunan sosial yang kita dapat lihat sebelum ini sekitar tahun 1940-an sehingga 1960-an yang telah mempengaruhi masyarakat dan ekonomi kita di negeri ini. Seperti yang doktor katakan tadi, kita berkongsi walaupun kita berbeza bangsa dan agama, kita banyak berkongsi dari segi kehidupan sosial kita, dari segi latar belakang kita, dari mana tempat kita tinggal dan bagaimana ia mempengaruhi cara kehidupan kita dan landscape sosial kita pada hari ini. Okey, saya cuba untuk digest soalan itu berkaitan dengan soalan yang tadi ya. Kalau kita lihat bahawa antara kalau kita lihat perubahan yang jelas, banyak perubahan berlaku lah berbagai aspek dari sosial daripada sejak zaman Brooke ya, zaman Brooke sehinggalah kepada zaman apa dia panggil sebagai zaman apa tu tadi zaman pemerintahan British ya, berlakunya apa dipanggil sebagai hubungan antara kaum itu dijelaskan dalam aspek pembangunan sejarah itu sendiri. Saya melihat kepada aspek pendidikan. Pendidikan mempengaruhi ataupun dilihat sebagai benda yang penting ya dalam perubahan berlaku. Hal itu lebih kepada satu perkembangan yang bersifat agak sederhana, perkembangan pendidikannya. Tetapi bila zaman Brooke lah, kalau kita lihat ada beberapa sekolah dan ini yang berlaku. Tetapi selepas Brooke memerintah, khususnya zaman British, dia telah memperkembangkan pembinaan sekolah-sekolah itu sendiri. Ada 900 sekolah. Kalau kita lihat zaman Brooke, akhir pembinaan Brooke ada 200 lebih sekolah. Zaman Brooke itu zaman British itu ada 900. Itu yang menyatukan, di mana kita lihat bahawa penduduk itu duduk dalam satu bumbung pendidikan itu ya. Dia berkongsi dan ini diteruskan bila Sarawak merdeka dengan beberapa sekolah dibina untuk pembangunan dan juga kita juga bertuah dari tahap yang awal itu kita hanya ada maktab perguruan sebagai institusi tertinggi zaman British itu, maktab
yang legend kita Sarawak itu adalah Batu Lintang itu yang legend kalau kita lihat kepada perkembangan ini Jadi ini yang berlaku dan ini diteruskanlah dalam apa itu selepas merdeka itu sendiri. Dan ini yang menyatukan dari segi pendidikan itulah dan silibus yang sama. Kita telah merungkai sejarah Sarawak daripada pelbagai aspek, terutamanya dari segi politik, sosial dan juga ekonomi. Kita juga telah mengenang kembali pengorbanan pejuang-pejuang tempatan pada waktu itu yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negeri kita. Pada kali ini, tahun ini, di zaman ini, perjuangan kita berbeza. Kita melawan pandemik COVID-19 yang kita tahu telah banyak merubah aspek kehidupan kita. Tidak kurang juga ada yang telah kehilangan nyawa mereka dan saya ingin tanya daripada Dr. Sufian, apakah pedoman yang Dr. Sufian boleh kongsikan mengenai semangat ini untuk kita ingati dalam menyambut Hari Sarawak yang akan tiba tak lama lagi? Perjuangan yang sama tapi sebab yang berbeza. Apa yang boleh Dr. Sufian kongsikan? Soal oleh Sofia tadi adalah tentang COVID kalau saya sebut COVID sebagai satu daripada cabaran terkini kita lah yang berlaku. Jadi apa yang kita boleh lihat ataupun boleh lihat dalam hal ini adalah kita lihat bahawa perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu adalah untuk mempertahankan tanah air. Sama juga hari ini kita harus mempertahankan tanah air kita daripada dia adalah satu musuh yang invisible. Jadi kita harus mempunyai semangat juang untuk berjuang untuk melawan. Okey, terima kasih kepada Dr. Sufian atas perkongsian yang beliau kongsikan tadi. Sangat menarik ya. Penonton, banyak yang kita tahu dan kita pelajari daripada Dr. Sufian yang telah mengongsikan sejarah Sarawak daripada era Brunei hinggalah era zaman kemerdekaannya pada tahun 1963. Dan pada hari ini walaupun kita berjuang bukan menggunakan senapang, bukan menggunakan kita tidak berperang melibatkan darah dan sebagainya, tetapi kita berperang melawan pandemik COVID-19. Marilah kita sama-sama kongsikan semangat juang yang sama ini untuk kita bersama melawan pandemik COVID-19 walaupun kita tidak berada di barisan hadapan tetapi kita melakukan peranan kita masing-masing dengan tetap kekal berada di rumah dan mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Dengan itu saya ingin wrap up sesi pada pagi ini dan saya serahkan kepada hos yang berada di studio. Terima kasih. Erti perjuangan masa lalu kini dan masa depan berdampingan sebagai bangsa merdeka, budiman di mata dunia. Semesta bergema, suarakan syair pelbagai budaya, pelbagai bangsa membina saksama. Gelora perjuangan, kesatuan hati, tradisi, ragam agama, semarak menyala kedaulatan bangsa, lahirkan rasa
Kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia. Baik, tadi Fatah seorang, sekarang ni Fatah dah berdua pula dengan Jess. Fatah, tadi kita dah berbincangkan bersama dengan Dr. Sufian Mansor kan, dengan rakan setugas kita Sofia Jonathan yang membincangkan mengimbau kembali sejarah Sarawak dari sudut pakar. Ya, jadi Fatah sendiri ingat tak sejarah-sejarah Sarawak ni? Kalau bab sejarah ni kurang lah. Tapi saya apa yang boleh saya proud untuk jadi anak Sarawak. Dan Jess ni cantik berbaju kebaya merah. Saya baru nak tegur Fatah juga. Sebab esok Fatah Hari Raya Aidiladha. Adha, betul tu. Cantik hari ini kan Jess. Nak bercakap lah mengenai minggu lepas Jess kita ada satu kekecohan yang ditimbulkan penyanyi rap Caprice tentang cerita belakang tabir membabitkan personaliti dakwah Abid Liu di Gaza cukup mengejutkan banyak pihak. Dan rata-rata masih celaru dengan apa yang berlaku. Namun jelas tindakan Caprice itu mencetuskan pelbagai tanda tanya misi bantuan kemanusiaan mereka di bumi Palestin. Dan terdahulu Caprice mencetuskan kontroversi dengan menedahkan teguran terhadap Abid Liu selepas dia menerima ugutan daripada rakyat Gaza tentang cara pendakwah berkenaan menghulurkan bantuan. Bukan itu saja, Abid Liu turut dilihat menyekat akaun Instagram Caprice. Dan dalam pada itu, Sharnas turut menegur perlakuan Caprice yang menurutnya tidak profesional. Dan pada sesi yang disampaikan hampir 250 orang pengguna Instagram Live itu melihat Caprice dan Sharnas ni, Caprice itu turut menitiskan air mata apabila Sharnas memintanya segera untuk selesaikan misi di Gaza dan pulang di Malaysia. Bagaimanapun kata Caprice, dia belum bersedia untuk pulang selagi masalah politik yang berlaku di tanah air tidak diselesaikan dengan baik. Itulah. Ada 3 orang ya, ada kontroversi kat Betul. sini. Baik, apapun kita harapkan perkara yang baik-baik saja kepada mereka. Dan seterusnya adalah berita mengenai masjid dan surau. Berada dalam fasa 2 PPN dibenarkan bertakbir Hari Raya. Betul ke? Betul. Jadi esok raya, esok raya Aidiladha. Jadi semua masjid dan surau berada di kawasan dalam fasa pelan 2 pemulihan negara PPN dibenarkan untuk bertakbir ketika Hari Raya Aidiladha. Dan menerusi satu kenyataan pada Sabtu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagaimanapun memaklumkan bahawa takbir dari rumah ke rumah, jamuan selepas solat sunat Aidiladha, program ziarah tanah perkuburan dan rumah terbuka ataupun majlis jamuan raya juga adalah tidak dibenarkan sama sekali. Sementara itu, solat sunat Aidiladha dan khutbah Hari Raya serta ibadah korban bagi tahun ini turut dibenarkan dengan mengikut ketetapan SOP dan kebenaran pihak berkuasa agama negeri. Dan bagi kawalan penurunan dan jangkitan masjid juga atau surau perlu mengadakan kaunter di pintu masuk dengan jumlah yang hadir, perlu didahatkan pada bilangan dan suhu badan diperiksa, sanitasi tangan dan serta pelitup muka sangat SOP penting. Yang wajib. Dan hanya jemaah yang sihat dan tidak bergejala saja dibenarkan untuk hadir mengikut SOP tambahnya. Dan umat Islam di negeri akan menyambut Hari Aidiladha esok hari 20 Julai hari Selasa. Dan setakat ini 8 negeri yang telah beralih ke fasa 2 PPN iaitu Perlis, Perak, Pahang, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Jadi itu warm up topik kita. Dan susulan pada itu, saya nak bawakanlah anda perkembangan COVID di Malaysia. Baiklah, saya teruskan dengan perincian berita pada hari ini mengenai status terkini COVID-19 di Malaysia. Kita masih lagi dalam lingkungan yang bukan selesa betul. Status terkini COVID-19 Malaysia merekodkan 10,710 kes baru positif setakat semalam dan ini menjadikan jumlah kes keseluruhan di Malaysia meningkat kepada 916,561 kes setakat ini. Dan untuk pecahan kes baru positif COVID-19 di Malaysia, Selangor masih berada di tangga yang pertama mencatat rekod tertinggi itu sebanyak 4,828 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur 945 dan Johor 808 kes. Dan untuk purata kes rendah ialah Perlis sebanyak 5 kes. Jadi kita harus ingatlah Jess dan semua, kita masih belum berakhir, perjuangan kita masih belum berakhir jika kita mahulah keadaan seperti normal seperti sedia kala. Teruskan amal SOP yang ketat. Juga untuk kematian kes di Sarawak. Ada satu kematian di Sarawak Fatah, sebab 2 hari berturut-turut tak ada kematian. Jadi 261 kes baru turut direkodkan. Namun ada penurunan kita nampak dekat sini 261 kes berbanding 388
kes pada Sabtu. Jadi daerah Kuching kekal menjadi penyumbang tertinggi apabila sebanyak 130 kes dilaporkan, diikuti Sibu 31 kes dan Serikei 21 kes. Apa-apa pun kita harapkan bahawa negeri Sarawak terus mencatatkan penurunan kes. Betul tak Fatah? Jadi selepas ini kita akan bersama dengan yang pakar untuk membincangkan topik yang agak menarik iaitu mengenai keracunan makanan sedikit sebanyak. Namun betul, Fatah pernah keracunan makanan? Pernah. Masa kecil-kecil. Ya, jadi nanti ini sangat berguna Fatah, kita akan membincangkan mengenai topik pengiktirafan bersih, selamat dan sihat. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baik, topik yang kita akan kupas pada hari ini ialah mengenai pengiktirafan bersih, selamat dan juga sihat. Dan kita akan bersama dengan yang pakar iaitu Puan Christine Yeo Yah Hui, Pegawai Teknologi Makanan Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching. Selamat pagi Puan Christine. Selamat pagi. Ya, selamat datang ke Set Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana menjemput. Ya, okey. Jadi Puan, sebab kita tahu kan untuk topik kita pada hari ini yang pastinya adalah untuk melindungi orang ramai terhadap bahaya dari segi kesihatan dan juga penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan. Dengan kata pendeknya adalah untuk memastikan makanan yang disediakan untuk orang awam itu adalah selamat. Dan juga pada 7 Jun 2021, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan kes keracunan makanan mencatatkan sedikit penurunan iaitu sebanyak 44.2% berbanding tahun sebelumnya. Jadi bagaimana Puan sebagai Pegawai Teknologi Makanan seperti Puan Christine memainkan peranan dalam menurunkan kes keracunan makanan? Okey, dalam Kementerian Kesihatan Malaysia terdapat satu program iaitu program keselamatan dan kualiti makanan. Jadi pegawai teknologi makanan adalah pegawai yang bertugas di bawah program ini. Okey, jadi objektif utama program ini sebenarnya ialah untuk melindungi orang awam daripada dari segi kesihatan dan juga penipuan dalam penyediaan, penjualan dan juga penggunaan makanan. Okey. Jadi dengan kata pendeknya memastikan makanan yang disediakan untuk orang awam adalah selamat. Okey. Jadi antara strategi kita ada beberapa strategi lah. Yang pertamanya dari segi penguatkuasaan. Jadi punca kuasa kita di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya seperti Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Okey. Jadi selain itu kita juga ada memberi pensijilan seperti HACCP, GMP, mesti, pengiktirafan BEST dan sebagainya mengikut keperluan industri. Okey, kita juga ada kawalan dari segi import dan ekspor makanan. Okey, dan kita juga memberi lesen kepada kilap ais, mesin jual air dan sebagainya. So itu antara cara kita nak kawal keselamatan makanan untuk orang awam lah. Dan selain itu kita juga ada menjalankan promosi lah untuk memberi informasi kepada orang awam, industri dan
di beg budak-budak sekolah lah. Itu antara strategi kita. Baik, kalau lihat memang banyak strategi yang dijalankan. Jadi sepanjang Puan Christine menjadi ataupun bekerja dalam penyelidikan ni, apa antara contohnya kalau Puan Christine sendiri lihat antara skala 1 ke 10, bagaimana Puan Christine melihat keselamatan makanan di Kuching ataupun Sarawak secara amnya? Okey, saya dari Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching, jadi saya akan komenlah untuk bahagian Kuching. Okey. Bagi saya bahagian Kuching ni saya akan bagi skala 8, okey, iaitu dalam keadaan yang memuaskan tetapi boleh dipertingkatkan. Okey. Jadi untuk memastikan kebersihan premis makanan di sekitar Kuching ini, kita Pejabat Kesihatan Bahagian melalui unit keselamatan dan kualiti makanan akan menjalankan pemeriksaan premis lah. Ya. Okey, tapi dengan adanya bilangan premis yang banyak, okey, di Kuching sahaja kita ada beribu-ribu premis. Ya. Okey, jadi kita memang tidak mampulah untuk memeriksa premis ni dalam setahun. Jadi kita menjalankan pemeriksaan premis ni berkonsepkan risiko yang ada, iaitu kita lebih fokus kepada premis yang kotor lah. Jadi kita mempunyai kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, okey, dan juga kita bergantung kepada orang awam untuk membuat aduan dan kita dapat kenal pasti dari situ premis-premis yang kotor dan perlu diberi penekanan, iaitu kita akan periksa lebih kerap. Dan status di Kuching nampaknya agak memuaskannya sebab diberikan skala 8 ke 10 oleh Puan Christine sendiri. Jadi selepas ini kita akan bincangkan lebih lanjut mengenai tajuk kita pada hari ini. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Kita masih lagi bersama dengan Puan Christine, iaitu Pegawai Teknologi Makanan, dan antara yang telah beliau kongsikan adalah mengenai pengeluaran persijilan dan antaranya adalah BEST. BEST itu adalah bersih, selamat dan sihat, iaitu satu pengiktirafan yang diberikan kepada pengusaha permis makanan bagi menggalakkan pengusaha permis makanan menyediakan makanan yang selamat dan sihat kepada pelanggan. Jadi Puan Christine, setakat ini berapa jumlah pengusaha permis makanan yang telah diiktirafkan ataupun diberikan pengiktirafan ini? Okey, BEST ini merupakan satu pengiktirafan yang kita beri kepada pengusaha premis makanan yang menyediakan makanan yang bersih dan selamat kepada pelanggannya. Jadi ia mula diperkenalkan sejak tahun 2012 lagi. Okey, dan sehingga kini di negeri Sarawak kita telah memberi sebanyak 530 pengiktirafan. Dan di bahagian Kuching saja ada 92. Okey, jadi untuk makluman sebenarnya pengiktirafan BEST ni bukan sesuatu yang mandatory, iaitu ia atas permohonan oleh pengusaha makanan inilah sendiri. Okey, tapi ada kelebihan kalau mendapat pengiktirafan BEST ni. Oh, apa antara kelebihannya? Jadi kelebihannya akan jadi BEST. Jadi BEST, betul. Ya, BEST, premis yang BEST. Jadi antara kelebihannya satunya pengusaha ni telah mematuhi kehendak perundangan di bawah Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Okey. Dan yang keduanya, dengan adanya pensijilan ini, mereka dapat menambahkan keyakinan pengguna, keyakinan pelanggan terhadap kualiti dan mutu makanan yang disediakan di premis berkenaan. Okey. Dan mereka juga boleh mempamerkan logo BEST di premis mereka. Okey. Jadi kalau anda ada pergi makan-makan di area Kuching, terdapat premis yang mempamerkan logo BEST. Maksudnya itu mendapatkan pengiktirafan, maksudnya premisnya selamat, bersih dan sebagainya, betul? Ya, satu pengiktirafan lah ke atas status kebersihan. Okey, dan mengekalkan premis yang bersih adalah memang kita tahu satu kriteria yang diperlukan untuk sebuah premis untuk mendapatkan pengiktirafan BEST itu tadi. Jadi apakah kriteria untuk memohon BEST
yang sebenar-benarnya, yang selayaknya sepatutnya? Okey, untuk memohon BES, of course premisnya kena bersih, kena 86 ke atas lah markah yang diberikan oleh 86 pihak ke atas. KKM. Yes, betul. Dan selain itu mereka perlu berdaftar dengan SSM, okey, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Ya. ataupun ada lesen dengan pihak berkuasa tempatan, macam MBKS, DBKU, MPP dan sebagainya. Ataupun ada surat sokongan dari agensi yang berkaitan. Okey. Dan selain itu mereka perlu mendaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Jadi untuk semua premis makanan ataupun industri makanan perlulah berdaftar dengan KKM melalui website kita iaitu FOSIM 2.0. Okey. Dulu kita ada satu website FOSIM domestik, okey, dan sekarang kita telah mempunyai website barulah iaitu FOSIM 2.0. Jadi semua pengusaha premis makanan perlu berdaftar dalam premis ni. Jadi untuk BES, jadi kategori premis yang boleh memohon pengiktirafan BES adalah dari kategori P2 iaitu catering makanan, Catering makanan. ya, P3 outlet makanan seperti macam restoran, kedai makan, warung, Kantin. kios, kantin dan sebagainya. Itu outlet makanan. Dan P4 untuk kenderaan yang menyediakan makanan sedia makan seperti food truck yang menjadi trend terkini. Betul. Banyak jadi- kalau saya nampak dekat Ya, tepi jalan. betul-betul. Jadi semua ini sebenarnya layak untuk memohon BES. Oh, okey. Ya. Sebab ada mungkin selepas ni ada yang ingin memohon. Jadi berapakah bayaran untuk memohon BES dan bagaimana cara untuk memohon? Okey, untuk BES ni memang best lah sebab ia percuma. Percuma. Ya, Oh, percuma. memang betul-betul BES lah ni. Percuma untuk tempoh pensijilan selama 3 tahun. Ya. Dan kita membimbing untuk pemohon semua, kita akan bimbing mereka ke arah pensijilan. Seronok kalau dapat pengiktirafan daripada BES lah. Lagipun Ya, betul. pelanggan pun puas hati dan juga pelanggan lebih rasa selamat untuk makan di kedai tersebut. Dan juga kita nak tahu bagaimana pengiktirafan bersih, selamat dan sihat kepada semua pengusaha premis makanan dapat mendorong penghasilan makanan yang lebih berkualiti di masa depan. Okey, untuk mendapat pengiktirafan BES, of course yang paling utama adalah premis tersebut kenalah bersih. Okey, bagi saya ini satu kriteria yang sangat penting lah. Okey, kena bersih. Dan selain itu mereka perlu mematuhi kehendak perundangan. Okey, contohnya pengendali makanan dia perlu pergi kursus dengan sekolah latihan pengendali makanan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dari situ dengan adanya pergi kursus maka mereka ada pengetahuan dan juga kesedaran dalam menyediakan makanan yang selamat lah. Dan selain itu mereka juga perlu pergi mengambil suntikan anti typhoid daripada pengamal perubatan yang berdaftar. Okey. Jadi untuk makluman lah, typhoid ini merupakan satu penyakit bawaan makanan. Okey, yang boleh disebar melalui makanan lah. Jadi dengan adanya benda-benda macam ini dengan secara tidak langsungnya yang menjamin makanan yang disediakan oleh satu premis itu selamat. Ya. Nampak asas tapi penting. Betul. Seperti yang Puan Christine maklumkan, kalau dah beregister ataupun berdaftar dengan BES, maksudnya mereka boleh belajar ataupun perlu hadir dalam sesi kursus latihan pengendali makanan oleh sekolah pengendali makanan yang diiktiraf lagi oleh KKM. Jadi sebagai penutup kita pada hari ini, Puan Christine, sebab kita dah kesentukan masa, jadi apa harapan Puan Christine sebagai seorang pegawai teknologi makanan kepada pengusaha premis di luar sana bagi mengurangkan kes-kes yang berkaitan dengan keracunan makanan ni? Okey, bagi saya pengusaha makanan, premis makanan ni diberi satu amanah yang besar lah, iaitu menyediakan makanan yang selamat kepada orang awam. Okey, bila kita sebut pasal amanah ni, maka mereka perlu bertanggungjawab ke atas apa yang disediakan di premis mereka. Okey, jadi saya berharap pengusaha premis di luar sana sentiasa mengambil tidak memandang entenglah terhadap isu keselamatan makanan. Okey. Dan akhir sekali juga saya ingin menyeru pengusaha premis makanan di luar sana untuk memohon pengiktirafan BES. Okey. Anda boleh mendapat lebih informasi tentang pengiktirafan BES ini daripada website kami iaitu fsq.moh.gov.my. Okey, ini adalah website untuk bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Dan dari situ anda akan dapat banyak informasi yang berkaitan BES lah. Dan sekiranya anda ingin memohon, anda boleh mohon dengan di sistem FOSIM, okey, FOSIM 2.0 kita tadi.
Okey, ataupun boleh tampil ke pejabat kesihatan bahagian yang berdekatan untuk mendapat lebih banyak informasi. Ya, okey. Itu adalah antara cara-cara untuk memohon bes. Dan juga makanan yang selamat semestinya adalah tanggungjawab pengusaha makanan itu sendiri. Betul. Jadi terima kasih banyak-banyak Puan Christine kerana sudi bersama kita pada hari ini. Kata orang Sarawak, jangan jerak. Mungkin akan selalu datang dekat sini ya. Baik, jadi sekian sahaja Sejahtera Asia untuk episod hari ini. Jadi esok hari kita akan bersama dengan Gas dan juga Wan Alif untuk special edition ya Sejahtera Asia Hari Raya Aidiladha. Jangan ke mana-mana, tetap setia bersama kami. Dalam minggu ini kami ada pelbagai program-program menarik untuk ditayangkan kepada anda. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye-bye.